Untuk video kali ini, kita akan teruskan dengan subtopik 3.4 iaitu Newton's Law of Motion. Ada dua learning outcome untuk 3.4 iaitu first adalah untuk state Newton's Law of Motion dan yang kedua adalah untuk apply Newton's Law of Motion. Berkait dengan video yang sebelum ini iaitu untuk subtopik 3.3, kita telah berkenalan dengan 5 basics of forces iaitu weight, tension force, normal force, external force dan frictional force. Okay, jadi kat sini kita akan teruskan dengan aplikasi bagi daya-daya tersebut dalam Newton's Law. Okay, kat sini kita kena tahu di mana ada 3 Newton's Law of Motion. Okay, so terdapat 3 Newton's Law of Motion. Okay, yang pertama adalah the first law. Okay, Newton first law. Okay, bila kita sebut sahaja Newton first law, dia adalah berkait dengan inertia. Konsep inertia. Okay, Newton's law of motion yang kedua adalah second law. Okay, Newton's second law pula adalah berkait dengan rate of change in momentum. Okay, dan yang terakhir, Newton's third law adalah berkaitan tentang action and reaction force. Okay, so now kita akan kenal dahulu Newton first law of motion berkenaan inertia. Okay, so Newton kata dalam konsep inertia, sesuatu objek akan tetap stationary, iaitu an object yang at rest, dia akan terus remain at rest. Okay, ataupun objek yang sedang bergerak, okay, dengan constant velocity akan terus bergerak dengan constant velocity. Okay, will continue to move in the straight line. Okay, unless kecuali ada daya luar yang bertindak ke atas objek tersebut. Okay, so ayat ni nampak panjang. Okay, kalau kita permudahkan, kita ambil satu contoh. Okay, yang mana objek yang sedang at rest. Ini adalah konsep inertia. Okay, so katakanlah kita yang berada di contoh kita berada di dalam bas. Okay, kita naik bas. Okay, bas ini is stationary. Okay, bas ni tak bergerak. So ni bas. Cantik bas saya. Okay, so ini bas dan kita berada di dalam bas. Okay, dan bas ni at rest. Dia belum bergerak. Okay, kenapa? Sebab dia nak ambil penumpang. Okay, now kita berdiri at rest di dalam bas. Kita tidak bergerak di dalam bas. Okay, now kita akan terus tetap berada di dalam bas selagi mana tiada daya luar yang bertindak ke atas kita sendiri. Bermaksud kalau bas ni tidak bergerak, maksudnya kita akan tetap stationary, tidak bergerak di dalam bas. Okey, ataupun kata yang lain, analogi yang lain, contoh kalau kita ada satu objek di atas meja. Cuba tengok di sekeliling meja kita sekarang. Okey, kalau kita tengok contoh saya ambil buku. Okey, ada satu buku yang berada di atas meja.
Okay, buku ini yang mempunyai mass, dia tidak akan bergerak. Buku tu akan tetap berada di tempatnya sampai bila-bila. Selagi mana, itulah kat sini wujud perkataan unless. Selagi mana tidak dikenakan daya ke atas dia. Bermaksud selagi mana tak ada gangguan. Kita tak tolak buku tu, kita tak tarik buku tu tak terjatuh daripada meja. Maksudnya tiada daya luar, waktu tu buku tu akan tetap berada di atas meja sampai bila-bila. Okay, ini adalah konsep objek yang at rest. So bagi konsep objek at rest, keadaan objek ini dikatakan sebagai static equilibrium. Okay, ini adalah sebenarnya konsep static equilibrium. Okay, static equilibrium ni adalah khusus untuk objek yang at rest. Okay, object that at rest. Okay, yang mana objek yang at rest will remain at rest forever unless it is acted upon by an external force. Okay, dan bukan sekadar objek yang at rest tetapi objek yang sedang bergerak dengan constant speed. Okay, objek move in, tertinggal perkataan constant. Okay, constant speed ataupun constant velocity. Kita boleh include the direction. So, kita akan cakap dia adalah constant velocity. Dia akan terus bergerak dengan constant velocity unless acted upon by an external force. Okay, now kalau sebagai contoh, kita yang berada di dalam bas tadi. Okay, now bas tu bergerak. Okay, so bas tersebut bergerak. Okay, jadi kita yang berada di dalam bas pada keadaan asalnya, kita at rest. So, bila bas tu telah bergerak, waktu itu akan wujud motion, V. Jadi, kita juga akan terus bergerak dengan halaju yang sama dengan halaju bas. Okay, dengan halaju V. Okay, sampai waktu keadaan di mana bas tersebut dia stop and then dia akan menyebabkan another equilibrium, which is a static equilibrium lah. So, dalam keadaan ini, bas yang sedang bergerak dengan satu halaju V, dia akan terus bergerak dengan halaju V, yang mana kita pun akan terus bergerak dengan halaju V unless ada satu daya luar yang bertindak ke atas kita. Okay, contoh kalau bas tu dah tekan brake and then waktu tu kita nak bergerak ke depan. Masih kita nak bergerak dengan halaju V, tapi waktu tu bas tu tersebut telah tekan brake. Jadi waktu tu lah ada wujud external force yang mana kita nak terus bergerak tapi tak boleh bergerak sebabkan bas berhenti. Waktu tu external force yang bertindak ke atas kaki dan lantai bas tersebut, which is the friction force, cuba untuk membuatkan kita static, become static from moving. Dan kat situ kita akan rasa sedikit inertia. Kita nak macam rasa momentum dan inertia ke depan. Sebab kita masih nak bergerak dengan halaju V. Okay, sama seperti keadaan buku tadi yang remain at rest on the table. Okay, kalau kita tolak dia dengan satu halaju V, dia akan terus bergerak dengan halaju V. Sampai bila kita remove the force, dan waktu itu dia akan berhenti bergerak. Okay, kenapa? Sebabkan wujud geseran lah antara buku dengan meja. Okay, keadaan ini, bila mana objek yang bergerak dengan halaju V, dia akan terus bergerak dengan halaju V sampai bila-bila. Unless, kecuali ada daya luar yang bertindak ke atas dia. Itu dikatakan sebagai dynamic equilibrium. Okay, maksudnya keseimbangan dinamik. Kalau static equilibrium, keseimbangan statik. Okay, di mana khusus untuk dinamik, nama dinamik tu sendiri menunjukkan dia sedang bergerak. Okay, maksudnya objek yang in motion. Okay, dengan constant V. Okay, dia bukan sekadar bergerak tapi dia kena konsep di dalam constant V. Tiada pecutan tapi dia bergerak. Itu adalah dynamic equilibrium. Okay, so ayat static equilibrium ini adalah ayat yang pertama. Okay, di mana object at rest will remain at rest. Okay, unless it is acted upon by an external force. Itu adalah ayat static equilibrium. Okay, manakala untuk konsep bagi dynamic equilibrium, iaitu an object yang bergerak in constant velocity will continue move in the straight line. Okay, dan syarat dia sama juga, iaitu unless it is acted upon by
an external force. Okay, ini adalah idea bagi inertia dalam konsep first law of motion. Okay, dan secara rumusannya, konsep inertia ni adalah melibatkan equilibrium, keseimbangan daya. Okay, bila kita sebut keseimbangan daya, ini membawa maksud total daya dalam sistem semestinya akan jadi zero. Okay. So, daya tu ada pada X and Y component. So, maksud total force kosong tu adalah pada kedua-dua leraian X dan Y. Bermaksud bukan sekadar daya X yang kosong, tetapi daya pada paksi Y juga adalah kosong. Okay, kalau kita tengok pada contoh dalam keadaan bas, so, apa daya pada objek iaitu kita yang berada di dalam bas? Kita ada daya weight. Okay, daya weight ke bawah. Okay, so ni adalah weight. Okay, dan pada kaki, lantai bas ke atas badan kita itu adalah normal force. So, normal force ke atas. Okay, dalam keadaan ini, kita ada rasa static equilibrium. Kita berada dalam static equilibrium menunjukkan daya normal sama dengan daya mg. Ini adalah contoh untuk kita faham apakah daya-daya yang ada pada objek in the bus. Kalau buku on the table pun sama, buku tu dia ada weight ke bawah. Okey, dan buku berada di atas table, so dia ada surface. So kat sini ada normal force ke atas. So juga normal force sama dengan mg. Okey, ini adalah cara untuk kita apply total force sama dengan kosong bagi first law of motion. Okay, ini maksudnya total force Y adalah kosong. Kenapa? Sebab dalam kes ini tidak wujud pada paksi X komponen. Hanya ada Y komponen saja. Fikirkan balik, ada tak apa-apa daya X pada the person on the bus? Okay, tiada lah sebab dia hanya ada normal dengan the weight. Sama seperti buku. Okay, untuk kes dia bergerak pun sama, iaitu masih ada normal dengan the weight. Kedua-duanya masih ada normal and the weight, iaitu atas dan bawah, so N sama dengan mg. Okay, ini adalah cara untuk kita menggunakan Newton first law of motion bagi konsep inertia. Okay, next, kita tengok pula pada Newton second law of motion. Okay, Newton second law of motion adalah berkait dengan rate of change in momentum. Okay, so secara asasnya, bila kita sebut second law of motion, apa maksud rate of change in momentum adalah a moving body. Okay, maksudnya rate of change. Ini adalah penjelasan untuk Newton second law of motion. Okay, rate of change in momentum untuk moving body of a moving body is proportional to the resultant force. Okay, dan the rate of change in momentum ini adalah satu vektor, bermaksud dia ada arah. Okay, so kemana arah dia adalah arah rate of change in momentum ni adalah arah yang sama arah dengan resultant force. Okay, so as in the same direction as the force acting on it. Okay, nampak macam ayat ni agak panjang. So, kita kalau boleh permudahkan dalam bahasa matematiknya, kita boleh keluarkan in maths form. Okay, di mana rate of change in momentum, okay, rate ini bermaksud bahagi masa over time. Okay, dan itu adalah rate, okay, over time.
Okay, now change in momentum bermaksud perubahan momentum. Okay, mana rate of change in momentum ni adalah proportional, okay, dengan resultant force. Okay, bermaksud resultant force tu adalah total F. Okay, di mana total F ini adalah sama dengan perubahan rate of perubahan momentum. Okay, now perubahan momentum adalah mv minus mu. Okay, so ni adalah mass darab V tolak dengan U. Okay, dan bahagi dengan masa. Okay, ni adalah juga total force. Okay, now kalau kita tengok pada V tolak U per T, ini sebenarnya adalah konsep bagi acceleration. Sebab acceleration bermaksud perubahan velocity over time. So, ini sebenarnya konsep acceleration. So, di mana kita dapat mass didarabkan dengan acceleration. So, ini juga adalah resultant force. Okay, di mana objek yang bergerak dengan pecutan, arah pecutan tersebut adalah sama arah dengan resultant force. Okay, so sebagai contoh, kalau kita ambil satu kereta, ni contoh yang paling mudah lah. Kita ambil kereta tersebut memecut. Okay, dia memecut ke kanan. So di sini resultant force yang bertindak pada kereta tersebut juga arah dia ke kanan. Okay, dan kalau kita nak fikirkan apa resultant forces, apakah daya-daya yang menyebabkan resultant forces tu, kita kena fikirkanlah daya-daya yang bertindak pada paksi x-axis. Okay, di mana kalau kita leraikan daya yang ada pada kereta, kita ada daya weight kereta. Okay, yang mana weight tu ke bawah. Dan tayar kereta in contact dengan jalan raya, so dia ada normal force ke atas. Okay, dan juga kita ada daya geseran antara tayar dengan jalan raya. So, di mana arah friction adalah opposite dengan motion. Motion ke kanan, maka friction force ke kiri. So, ni adalah friction. Okay, dan daya tujahan enjin kereta tersebut, arah dia sama arah dengan motion. So, ni adalah daya luar, external force. Okay, F ke kanan. Okay, jadi konsep ini, bila mana kita nak leraikan total force yang menyebabkan pecutan, kita hanya ambil daya yang selari dengan pecutan. Okay, kalau kita tengok pecutan tu adalah pada paksi x-axis, sebab jalan raya adalah pada paksi x. Okay, now kita ada 4 daya. Normal, weight, force external dengan friction. So, daya yang menyebabkan pecutan pada paksi x hanyalah daya yang selari dengan pecutan tersebut. So, maksudnya daya force F dengan friction sahaja. Okey, jadi total force yang menyebabkan pecutan pada kereta, okay, kita boleh leraikan sama dengan MA. So, total force yang menyebabkan pecutan pada kereta hanya F dengan friction. Okey, now siapa yang lebih besar antara F dengan friction? Semestinya adalah F. Okay, kenapa? Sebab arah pecutan adalah ke kanan. Jadi, daya kanan lebih besar daripada daya friction. So, F yang kena tolak dengan friction. Okay, samakan dengan MA. Bermaksud kat sini, normal force dengan weight tidak langsung contribute kepada pecutan kereta tersebut. Hanya daya yang selari dengan pecutan yang menyebabkan kereta tersebut memecut dan berubah hal laju. So, maksudnya berubahlah perubahan momentum over time. Okay, ini adalah idea bagi Newton second law of motion. Okay, now kita boleh sekali imbas daripada konsep asas yang kita dah bina from the second law of motion, yang mana total force adalah sebenarnya perubahan momentum over time, dan derivatifnya dapatlah rumus total force bersamaan dengan mass darab dengan A. Okay, sebab mass darab dengan A ni sebenarnya adalah rate of change in momentum. Okay, itu adalah second law of motion. Okay, now is the third law of motion. Okay, third law of motion adalah berkaitan dengan action dan reaction force. Okay, di mana konsep bagi action and reaction force adalah setiap action force has a reaction force. Okay, itu yang pertama.
Okay, dan ke manakah arah daya dia? Okay, so arah daya dia semestinya in opposite direction to each other. Okay, that is equal in magnitude. So maksudnya magnitude action force dengan reaction force adalah magnitude yang sama nilai. Okay, tetapi arah mereka opposite to each other. Okay, baik. Opposite in direction. Okay, nilai action force and reaction force sama, tetapi arah mereka bertentangan. Arah action force bertentangan dengan arah reaction force. Okay, so contoh yang mudah kalau kita nak faham adalah kalau kita naik skateboard. Okay, so bila kita naik skateboard, okay, di atas jalan raya, so ni adalah skateboard. Okay, so bila kita start move the skateboard ni kaki kita, so kita akan gerakkan skateboard ni ke depan. Okay, so ini adalah kita boleh cakap sebagai action force. Okay, dan di mana reaction force ni adalah sebenarnya geseran antara skateboard dengan permukaan jalan. Itu adalah reaction force. Okay, ini adalah reaction force. Okay, dan kalau kita bercakap dengan magnitude maksudnya nilai, maksudnya kalau kita memberi daya tujahan ke depan, kalau kita try push our body untuk gerakkan skateboard, kita punya action force tu katakanlah sebanyak 10 Newton. Okay, maka roda skateboard dia akan juga memberi daya friction ke atas permukaan jalan juga sebanyak 10 Newton. Okay, so dia punya nilai dia sama, action and reaction force nilai dia sama, cuma bertentangan arah sahaja. Satu ke depan, satu ke belakang. Okay. Right, so secara matematiknya, kita boleh keluarkan Newton's third law dengan satu rumus. Okay, di mana rumusnya adalah force of action force. Okay, nilai magnitude dia sama dengan reaction force. Tetapi arah dia bertentangan, so kita letakkan negative value. Negative tu menunjukkan opposite in direction. So kalau action force tu is ke kanan, so positive 10, maka reaction force tu ke kiri, iaitu negative 10. So salah satu tu is a negative in the value. Okay, so ini adalah asas bagi Newton's law of motion. Okay, di mana untuk first law dengan third law ini adalah berkait rapat. Di mana kedua-dua first and the third law ni adalah berkenaan konsep equilibrium, keseimbangan. Tetapi second law ni tidak berada dalam equilibrium. Kenapa? Sebab dia memecut. Dia ada perubahan momentum. Okay, so hanya satu sahaja law of motion yang tidak equilibrium, iaitu second law of motion. Right, so now kita akan masuk kepada learning outcome yang kedua, iaitu untuk kita pandai macam mana nak apply Newton's law of motion. So untuk tu saya akan keluarkan dengan beberapa contoh case. Okay, ada 6 cases untuk situasi yang berbeza yang mana kita boleh apply Newton's law of motion. Okay, yang mana learning outcome yang kita akan capai untuk part yang kedua ni adalah untuk kita tahu macam mana nak apply Newton's law of motion. Okay, yang mana khusus kita akan fokus pada first law of motion dan second law of motion sahaja. Okay, bermaksud salah satu tu adalah equilibrium and another one is not in equilibrium. Okay, yang mana first law of motion, mathematicsnya adalah total force is 0. Bermaksud ini adalah konsep equilibrium. Okay, kalau second law of motion pula, dia tidak berada dalam equilibrium. Kenapa? Sebab momentum dia berubah over time. So, iaitu sama dengan MA.
Okay, so bila kita cuba untuk clarify setiap situasi dalam kes yang kita akan bincangkan nanti, kita kena fikir sama ada dia equilibrium ataupun tidak equilibrium. Okay, so kalau dia equilibrium, kita boleh katakan kita boleh apply Newton first law. Okay, sebab ini adalah konsep bagi equilibrium. Okay, kalau dia tidak berada dalam equilibrium, bermaksud ada pecutan pada part C tersebut, okay, bermaksud dia adalah second law of motion. Okay, dia adalah non-equilibrium. Okay, so kita akan lebih faham apa maksud yang kita nak cuba bincangkan dengan mengikut contoh daripada soalan yang pertama. Okay, so kita cuba tengok pada soalan yang pertama. Okay, soalan dia kata kita cuma hanya pandai melakarkan free body diagram dan juga kita akan cuba untuk apply Newton's law of motion. Okay, dan secara matematik dan nilai akhir jawapan tu boleh cuba sendirilah ya. Right, so ada dua daya iaitu 10 Newton dengan 6 Newton acting on a object of mass 3 kg. Okay, dan mass 3 kg ni placed on a smooth horizontal surface. Okay, so dia adalah surface mungkin lantai dan lantai tu adalah licin. So kat sini tiada wujud daya friction pada lantai tersebut. Dia place saja. Place tu menunjukkan objek tu tidak bergerak. Alright, so the first thing first, apabila kita dapat soalan, kita perlulah melakarkan free body diagram. Okay, so free body diagram untuk objek 3 kilo. Okay, so untuk objek 3 kilo, okay, ada berapa daya yang ada pada objek tersebut. So, objek ni berbentuk kotak. So, selalunya kita akan melakarkan sesuatu objek untuk leraian daya dia adalah sebagai center of gravity. So, kita akan buat sebagai dot line saja, menunjukkan center of gravity for the box. Okay, so kita ada beberapa daya. Daya 10 Newton pada kuadran yang pertama. Okay, ini adalah daya 10 Newton. Okay, dan kemudian daya 6 Newton pada kuadran yang kedua. Okay, so kita lukis dulu free body diagram. Okay. Kemudian dia ada weight. Weight dia semestinya ke bawah. Okay. Dan bila disebut dia diletakkan pada surface, maksudnya on the surface ni, on ni menunjukkan dia ada daya normal. Okay, so daya normal tu semestinya ke atas. Ini adalah normal force N besar. Okey, dan dia ada pada paksi X. Ini adalah paksi X dan 90 degree itu adalah pada paksi Y. Okey, ini adalah 30 degree dan ini adalah 45 degree. Okey, so kita ada 4 daya pada X and the Y axis. Kita ada 4 daya pada objek 3 kilo tadi. Okay, now, bila kita nak apply Newton's law of motion untuk menjawab soalan ni, katakanlah soalan tu minta apakah, contoh dia nak kata, adalah pecutan. Contoh ya, contoh dalam soalan ni, ada pecutan ke kanan. Okay, waktu itu kita akan leraikan paksi X axis ke kanan, okay, dan paksi Y axis. So, kat sini kita ikut pada kebiasaan soalan. Right, dan kalaulah contoh soalan ni dia equilibrium, bermaksud dia tetap tidak bergerak langsung, dia hanya letakkan saja body tersebut. Okay, dalam keadaan tu maksudnya kedua-dua paksi X dan Y tu adalah equilibrium. Okay, contohlah saya ambil kes yang pertama tadi yang saya sebutkan. Okay, katakanlah dia bergerak. Okay, bergerak dia ke kanan. Contoh, box ni bergerak ke kanan dengan satu pecutan A. Okay, bermaksud pada free body diagram kita perlu juga menunjukkan arah pecutan A ke kanan. Okay, bermaksud konsep yang ada, ini adalah pada paksi X dan ini adalah pada paksi Y. Kita kena fikirkan, di manakah satu paksi sama ada X ataupun Y axis yang equilibrium ataupun tidak equilibrium. Okay, kalau kita tengok pada paksi X ada pecutan. Okay, sebab pecutan A adalah selari dengan paksi X. So, automatically paksi X axis kita tidak berada dalam keadaan equilibrium. So, konsep yang kita akan gunakan pada paksi X semestinya adalah second law of motion. Net force sama dengan MA.
Okay, kalau tengok pada paksi Y axis pula, ni adalah paksi Y, tiada pecutan pada paksi Y. Kenapa tiada A pun dekat paksi Y? Dia hanya memecut pada paksi X. Bermaksud, paksi Y ini adalah equilibrium, dia seragam. So, kita akan apply Newton first law. Okay. So, triksnya adalah selepas lukiskan free body diagram, kita kena kenal pasti sama ada paksi X ataupun Y axis konsep yang terlibat. Adakah first law ataupun second law? Dan cara dia kita akan tengok paksi mana yang ada pecutan, paksi tersebut akan dapat second law. Okay, dan paksi yang tiada pecutan, dia akan dapat first law. Okay, kenapa? Sebab yang tiada pecutan tu maksudnya dia seragam, equilibrium. Yang mempunyai pecutan tu dia tidak seragam, dia non-equilibrium. Okay, so now bila kita dah masukkan konsep net force MA untuk X dan net force kosong untuk Y, kita akan fikirkan apakah daya-daya yang ada pada paksi X axis. Okay, so kalau kita tengok daya-daya yang ada pada paksi X axis, kita ada daya komponen X, okay, iaitu 10 cos 30 ke kanan. Okay, so kita ada 10 cos 30. Ini adalah daya pada paksi X. Okay, normal force ke atas, so dia tiada X komponen. Dan 6 Newton ni pada kuadran kedua, so dia ada daya X ke kiri, iaitu minus 6 cos 45. Okay, dan weight tu ke bawah, so tiada daya X. Okay, so hanya ada dua daya sahaja pada paksi X axis, iaitu 10 cos 30 dengan negatif 6 cos 45. Okay, so untuk kita masukkan dalam gantian total force, so kat sini kita kena tahu total force ini adalah 10 cos 30 dengan minus 6 cos 45 sahaja yang ada pada paksi X axis. So siapa yang tolak siapa adalah tengok pada arah pecutan. So kalau arah pecutan dia ke kanan, maka 10 cos 30 ni yang kena tolak dengan negatif 6 cos 45. Daya yang lebih besar tu semestinya akan mempengaruhi arah gerakan. Okay, jadi kalau dia gerak ke kanan, maksudnya daya kanan lebih besar daripada daya yang kiri. Okay, jadi dalam kes ini, total force kita semestinya adalah 10 cos 30 yang kena tolakkan dengan 6 cos 45. Okay, dan kita samakan dengan MA. Okay. So, now kita buatlah maths. So, 10 cos 30 tolak 6 cos 45 tu adalah satu nilai saja. Maths masukkan nilai 3. Dan A tu kita terus dapat jawapan bagi pecutan objek tadi. Okay, now kita kalau tengok pada paksi Y pula, kalau kita nak bincangkan apakah daya-daya pada paksi Y. Okay, daya yang ada pada paksi Y okay, adalah daya normal force ke atas. Kemudian kita juga ada daya 10 sin 30 ke atas. Okay, dan 6 Newton ni juga ada pada kuadran kedua. So, maksudnya dia ada juga daya pada paksi Y, komponen Y, iaitu 6 sin 45. So, kita dah ada 3 daya. Normal force atas, 10 sin 30 ke atas, 6 sin 45 ke atas, dan last sekali adalah daya weight ke bawah. Okay, maksudnya kita ada 3 daya ke atas dan 1 daya bawah. Okay, di mana untuk paksi Y dia adalah seimbang. Total daya tu seimbang. Seimbang tu maksudnya semua daya di atas seimbang dengan daya di bawah. So, kalau kita nak masukkan dalam konsep, so kita boleh katakan normal force, daya di atas semua adalah normal force, tambah dengan 10 sin 30, okay, tambahkan dengan 6 sin 45, so ni semua adalah daya atas, okay, dan dia sama dengan daya bawah, iaitu total sama dengan mg. Okay, so itu adalah cara untuk kita gunakan konsep pada paksi X and Y. And then we do maths untuk dapatkan nilai A ke dalam soalan, ya. Right, so itu soalan pertama. Okay, jadi kat sini kita telah menggunakan konsep keseimbangan equilibrium untuk Y axis. So, saya akan highlightkan. Okay, untuk paksi Y ni adalah konsep equilibrium dan X axis adalah konsep non-equilibrium, second law. Okay, so kita masuk pada contoh yang kedua. Okay, so seperti biasa kita buat dulu free body diagram dia untuk body iaitu crate. Okay, so FBD is the free body diagram.
Right, so dia kata 3 kilogram crate is on a rough plane. So dia on tu maksudnya ada normal force. Rough plane tu menunjukkan dia ada friction. And then dia kata the crate move at constant velocity. Constant velocity. Constant velocity tu menunjukkan pecutan dia adalah kosong. Okay. So pecutan dia adalah kosong. A adalah kosong. So itu adalah constant velocity. A adalah kosong. Right. Kenapa A kosong? Sebab A tu kan perubahan hal laju. So kalau dia kata hal laju tu seragam, maksudnya tiadalah pecutan. Okay. Dan dia kata F ni parallel dengan plane. So maksudnya F ni pada paksi X axis. Okay, dan 90 degree dengan plane ini adalah paksi Y axis. Okay, dan diberi nilai coefficients of kinetic friction between the crate and the plane. So bila disebut saja ada coefficients of kinetic friction, ini menunjukkan mu K. Bermaksud adalah friction. Okay, kinetic friction. On ini menunjukkan ada normal force. Rough ini menunjukkan ada friction. So itu kita buat keyword dia. Right, so kita lukiskan free body diagram. Okay, jadi sudut satah adalah 30 degree mengikut soalan. Okay, jadi kita akan lukiskan weight dahulu, paling senang. Okay, so weight dia semestinya ke bawah. Okay, so ni arah weight. Okay, weight ke bawah. Okay, dan paksi x-axis adalah selari dengan plane. So this is our plane. So this is the x-axis. Okay, dan 90 degree dengan plane ini adalah paksi y-axis. Okay, dan kita ada daya force. Okay, daya force tu adalah ke bawah sepanjang paksi x. So ni adalah F. Okay, kemudian kita ada normal force. Okay, normal force ini adalah 90 degree dengan plane, iaitu ke atas. Okay, so ini adalah daya normal. N. Okay, dan kita ada friction. Friction adalah opposite dengan motion. So ini adalah friction. F. Okay, so maksudnya dia selari dengan x-axis. Okay, ini adalah friction force. Okay, dan pergerakan crate ini adalah ke bawah. Okay, tetapi tiada pecutan. Okay, ini adalah A sama dengan kosong. Right, so bila kita dah lakarkan free body diagram, apa yang kita kena buat adalah kita akan apply konsep. Itu step yang kedua. Lepas dah lukis free body diagram, step yang kedua adalah apply konsep. So bila kita nak apply konsep pada paksi X dengan Y axis, kita kena fikirkan paksi mana yang seimbang dan paksi mana yang tidak seimbang. Okay, so cara nak tengok adalah paksi yang mempunyai pecutan tu yang tidak seimbang. Tetapi kalau tengok pada soalan ni, paksi x-axis ni walaupun dia ada pecutan tapi pecutan dia kosong. Maksudnya dia adalah seimbang. So paksi x-axis seimbang. Maksudnya sama dengan kosong. Okay, now paksi y-axis pula. Paksi y-axis langsung tiada pecutan. Maksudnya dia adalah seimbang. So kedua-dua paksi x dengan y menggunakan konsep keseimbangan. Dua-dua menggunakan Newton first law. Okay, total force sama dengan kosong. Okay, now kita tengok pada 30 degree sudut satah. Sudut satah adalah sentiasa daripada weight ke y-axis. Okay, so ini adalah 30. Okay, bila kita dah lukis free body diagram, kita dah apply konsep paksi x and y. So kita akan masukkan nilai-nilai daya pada paksi x dengan daya pada paksi y. Okay, so kita fikirkan dahulu apakah daya-daya yang ada pada paksi X. So ini adalah X-axis. So kita ada force. Okay, kita ada force. Kemudian kita ada friction. Apa lagi daya pada paksi X. Kemudian kita ada, jangan lupa weight ni dia ada komponen. So component of weight. Okay, component of weight adalah mg sin 30. Okay, now normal force dia pada paksi Y sahaja, so tiada komponen X. So dia ada 3 sahaja daya pada paksi X. Friction, force dengan mg sin 30.
Okay, so disebabkan dia menggunakan Newton First Law, bermaksud konsep keseimbangan, bermaksud daya di atas sama dengan daya di bawah. Bermaksud daya friction adalah sama dengan daya F tambah dengan mg sin 30. Okay, so daya F tambahkan dengan mg sin 30. Kenapa saya tambah? Adalah disebabkan arah force dengan mg sin 30 tu sama arah dia ke bawah. So, kita tambahkan saja. Okay, dan dia kena seimbang dengan daya di atas, iaitu friction. Okay. So, kalau kita apply pula konsep friction, sebenarnya friction ni adalah kinetic friction. Ni adalah Fk. Okay, jadi kita boleh apply juga konsep friction. Okay, di mana rumus friction adalah mu K didarab dengan normal force. Okay, selesai untuk paksi X. Okay, kita buat yang sama untuk paksi Y axis. Okay, so fikirkan apakah daya-daya yang ada pada paksi Y yang menyebabkan dia seimbang. Okay, so kita ada daya normal. Ni adalah pada paksi Y. Okay, daya friction ni tiada pada paksi Y. So, tak ada komponen Y. F pun tiada komponen Y. Okay, now the last one is the mg cos 30. Okay, arah dia ke bawah. So, ni adalah juga pada paksi Y, mg cos 30. Okay, maksudnya ada dua daya sahaja pada paksi Y axis, iaitu N dengan mg cos 30. Okay, dan kalau kita nak samakan dengan kosong, maksudnya dia seimbang. Seimbang maksudnya normal force seimbang dengan mg cos 30. Okay, itu cara kita menggunakan konsep. Okay, dan bergantung kepada soalan, katakanlah soalan tu nak minta dia nak minta F besar. So maksudnya mass ni dalam soalan dia bagi mass tu 3, G tu 981. Mu K pun dah tahu nilai dia 0.8. Okay, now N ni kita boleh gantikan. So kat sini kita boleh jadikan ni adalah rumus yang kedua, ni adalah rumus yang pertama, and then kita masukkan normal force dalam rumus yang pertama. Okay, so bila kita masukkan N ni dapat satu nilai, mass G semua dah tahu nilai, masukkan balik dalam rumus yang pertama. So kat situ lah kita akan dapat jawapan untuk F. Okay. So, soalan yang ketiga. Okay, so kita lukiskan dulu free body diagram seperti mana yang kita dah buat. Soalan 1 dan 2, konsep dia sama je. Lukiskan dulu free body diagram. Okay, ada dua bola. Okay, bola M dengan bola N. Hang ni menunjukkan ada tension. Okay, by a light string through a frictionless pulley. Kalau dikata frictionless pulley ni menunjukkan tension pada tali satu sama dengan tension pada tali yang kedua. And then dikata the mass bola N adalah 2 kali mass bola M. Okay, logik dia dekat sini, bila mana bola N adalah lebih berat daripada bola M, maksudnya arah pecutan dia semestinya pada bola yang lebih berat, jisim dia. Okay, so N tu lebih berat. Jadi arah pecutan dia semestinya dia akan tarik ke bawah. Okay, so bila N ni lebih berat, tali tu akan ditarik pada arah N. Jadi bola M ni dia akan automatically tertarik ke atas. So dia adalah pecutan dekat situ. Okay, so kita lakarkan daya. So bila kita lakarkan daya, kita akan tengok kat sini ada dua body, iaitu body M dengan N. So, kita akan pecahkan. Untuk free body diagram bagi bola M, kita akan asingkan dengan free body diagram untuk bola N. Okay, so kita akan pecahkan lereng daya tu. Right, so untuk M dulu. So, mass M adalah separuh daripada mass N. So, maksudnya dia ada weight. So, weight dia ke bawah. Okay, so ni adalah weight untuk bola M. Okay, dan dia ada tali. Tali tu attach ke atas. So, dan arah tali adalah away from the body. So, arah tali ke atas lah. So, tension pun ke atas. Okay, dan pecutan dia is ke atas untuk bola M. Okay, untuk bola N pula, arah weight dia ke bawah. Okay. Dan tension dia juga ke atas. Okay, tetapi kali ni arah pecutan dia ke
ke bawah. Okay, sebab bola N lebih berat, so arah A ke bawah. Okay, so bila dah ada free body diagram, kita akan masukkan konsep yang ada pada paksi X dengan Y axis. Right, so kalau kita lihat pada gambar rajah free body diagram, kalau perasan, untuk kedua-dua free body diagram M dengan N tiada pada paksi X axis. So semua daya tu hanya lerai pada paksi Y sahaja. Bermaksud untuk X axis tiada konsep pada X. Hanya ada pada paksi Y sahaja. Okay, di mana adakah paksi Y axis tu seimbang ataupun tak seimbang? Itu soalan yang kita kena tanya bila kita nak gunakan konsep. Kita kena tanya pada paksi tu seimbang ke tak seimbang. Okay, kalau tengok pada paksi Y axis ada pecutan, maksudnya tidak seimbang. So automatically kita akan gunakan second law. Okay, bila tak seimbang kita akan gunakan second law. Bila seimbang kita gunakan first law. Okay, so bila kita nak gunakan second law, kita akan pecahkan dulu untuk body M dengan body N. So kita akan buat satu persatu. So kita buat dulu untuk body M dululah, bola M. Okay, so untuk bola M ada dua daya pada paksi Y, tension dengan mg. Okay, so siapa daya lebih besar adalah daya yang ikut arah gerakan. So arah gerakan bola M ke atas. So maksudnya daya tension lebih besar daripada daya mg. Okay, maksudnya T yang kena tolakkan dengan mg. Okay, sama dengan MA. Ini adalah untuk bola A. Okay, bola M. Okay, now untuk kita masukkan konsep pada bola N. Okay, konsep dia adalah sama seperti bola M yang mana paksi Y axis dia tidak seimbang. So maksudnya total force sama dengan MA. Okay, tapi kali ni arah A bagi bola N ke bawah. Bermaksud daya bawah lebih besar daripada daya atas. So maksudnya kali ni mg yang kena tolak dengan tension. Okay, so ni adalah mg untuk bola N. Weight bola N tolak dengan tension sama dengan MA. Tengok dia terbalik dengan bola M. Kalau bola M, T yang tolak mg. Kalau bola N, mg yang tolak T. Kenapa? Sebab kita tengok pada arah gerakan, arah motion dia, arah pecutan dia. Kalau pecutan bawah, daya bawah lebih besar. Kalau pecutan atas, daya atas yang lebih besar. Okay, now kalau kita nak masukkan nilai untuk mencari, katakan dia nak cari apakah tension pada tali tu, maksudnya kita kena masukkan nilai mass. Jadi kat sini lah kita gunakan asas matematik dia. Okay, di mana daripada soalan dia kata bola N tu 2 kali berat daripada bola, 2 kali jisim daripada bola M. Maksudnya MN adalah 2 kali dengan MM. So ini adalah mass bola M dan ni adalah mass bola N. Maksudnya kat sini M dia kena 2 kali dengan bola M. So ni adalah 2 kali mg. Sebab bola N lebih berat. Tolak dengan tension sama dengan 2M darab dengan A. Okey, kita bolehlah selesaikan tension kat sini. Untuk selesaikan nilai tension, kita kena tahu tension ni adalah sama sahaja nilai. Okey, kita boleh masukkan gantian. Okey, masukkan buat persamaan serentak lah. Persamaan 1 dengan 2 ni kita selesaikan tension dan kita cari pecutan. Either way kita akan dapat jawapan dia. Okey, so soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga. Okey, ada 6 kg blok P. So ni adalah blok P. Okey, dia ada mass, maksudnya dia ada weight. Okey, ada weight ke bawah. Okey, dan blok Q, mass dia adalah 8.5. So ni mass Q. So dia ada mass, maksudnya dia ada weight ke bawah. Connected to a string. String ni menunjukkan ada tension. So tension dia adalah sepanjang tali dan away from object. So untuk body P, tension dia ke kanan. Tapi untuk body Q, tension dia ke atas. Through a pulley. So ni adalah pulley. Pulley tu smooth, menunjukkan tension P dengan Q adalah sama nilai. Okay, dan dikata ada coefficient of kinetic friction. Okay, ini menunjukkan ada friction force, Fk, antara blok P dengan surface of table. Okay, maksudnya ada friction dia ke kiri. So ni adalah Fk. Okay, dan kita tahu juga dia berada di atas table, maksudnya dia ada normal force ke atas. Okay, so itu adalah lakaran daya. Okay, bila kita nak melukiskan free body diagram, kita akan pecahkan satu persatu.
Okay, sekarang kita ada dua body. Body P, okay, dan body Q. Saya pecahkan dua. Asingkan free body diagram. Okay, so kita selesaikan free body diagram untuk objek P dulu. Okay, so untuk objek P ada 4 daya pada dia. Okay, daya weight ke bawah. Okay, daya normal force ke atas. Okay, daya tension ke kanan. Dan daya friction ke kiri. Okay, dan disebabkan dia ada mention kinetic friction, menunjukkan kinetic ni menunjukkan dia dalam keadaan dynamic equilibrium, bermaksud ada pecutan. Okay, kemada pecutan dia adalah semestinya ke kanan. Ini adalah arah pecutan A. Arah pecutan adalah opposite dengan arah friction. So friction dia kiri, so semestinya A ke kanan. Okay, dan satu lagi untuk free body diagram bagi objek Q, ni lebih mudah. Okay, so objek Q dia ada weight ke bawah. Okay, dan ada tension ke atas. Okay, dan jika pecutan blok P adalah ke kanan, so semestinya blok Q tu dia akan bergerak ke bawah. So kat sini pecutan untuk blok Q adalah ke bawah. Dia tak logik lah kalau A ke atas dan pada Q ni A dia ke kanan. Macam mana dia nak bergerak? Sistem tu dia kena bergerak serentak. Jadi arah A dia sama nilai. Nilai A dia sama nilai. So semestinya kalau A ni tarik ke bawah, blok P ni akan gerak ke kanan. Okay. So siap untuk free body diagram. Dan kita akan apply konsep. Okay, konsep pada paksi X. Okay, dan pada paksi Y. Okay, so kita akan asingkan untuk P dulu. Okay, apa konsep pada paksi X dan paksi Y? Kita kena fikir, yang mana paksi yang seimbang? Okay, paksi mana yang seimbang adalah paksi Y axis sahaja. Kenapa? Sebab tiada pecutan pada paksi Y. So, maksudnya paksi Y kita akan gunakan first law. Okay, dan konsep pada paksi X tidak seimbang. Kenapa? Sebab ada pecutan. Maksudnya kita akan apply second law. Okay. Dan untuk body Q pun sama, kita akan masukkan konsep, okay, untuk paksi X axis dan paksi Y axis. Okay, dan kalau kat sini kita perasan, untuk body Q, tiada melibatkan daya pada paksi X. So, maksudnya kat sini tak adalah apa-apa konsep. Okay, kalau paksi Y axis, ada pecutan, maksudnya dia tidak seimbang. Paksi Y axis tak seimbang sebab ada pecutan. Maksudnya kita akan masukkan konsep second law. Okay, simple je. Macam tu je sebenarnya. Nak gunakan konsep Newton's law. Okay, dah ada konsep, maksudnya kita kena masukkan nilai. Okay, nilai-nilai pada daya pada paksi X dengan daya pada paksi Y. Okay, so X axis dulu. Okay, so tengok pada body P, apa daya-daya pada paksi X? Kita ada tension ke kanan dan kita ada friction ke kiri. Okay, so itu sahaja daya pada paksi X axis. Okay, jadi daya mana yang tolak mana? Adakah friction tolak tension? Okay, jawapannya adalah tension yang kena tolak friction sebab arah motion ke kanan. So, daya kanan lebih besar daripada daya kiri. So, kat sini kita kena tension yang tolak dengan friction. Samakan dengan MA. Okay, so kita boleh juga masukkan rumus bagi friction sebab dia dah bagi koefisien. So, friction adalah mu K darab dengan N. Okay, sama dengan mass P sahaja darabkan dengan A. Okay, so bila kita leraikan free body diagram untuk P, gantian mass kat sini jangan tambahkan dengan objek Q. Ni mestilah mass P sahaja sebab ini adalah weight untuk P sahaja. Okay, siap untuk persamaan 1. Okay, dan fikirkan pula untuk Y axis. Okay, ada apa daya-daya yang pada Y axis? So, kita ada daya normal. Okay, lagi satu kita ada daya weight. Okay, ada dua daya saja yang wujud pada paksi Y. Okay, dan mereka seimbang. Maksudnya, daya atas kena seimbang dengan daya bawah. Okay, dan kat sini adalah persamaan yang kedua. So, kita boleh masukkanlah. Kalau perasan, ni adalah normal force. Kita boleh masukkan nilai dekat dalam ni. Okay, sebab mass kat sini adalah mass objek P, iaitu 6 kilo dan G ni adalah 981. So, darabkan saja 6 darab dengan 981, dapatlah normal force. So, masukkanlah gantian normal force dalam rumus, dalam persamaan 1.
Mu K ni 0.35, mass kat sini adalah 6 kilo dan kat sini kita ada dua unknown, tension dengan A. So untuk selesaikan either way tension ataupun A, kita memerlukan lagi satu persamaan yang mempunyai nilai tension dengan A. So persamaan tu kita dapat daripada body Q pula. Okay, so kita akan masukkan daya-daya pada paksi Y. Untuk body Q kita ada tension ke atas dan ada weight ke bawah. Okay, dan siapa daya tolak siapa, kita tengok pada motion. So motion dia ke bawah, so daya weight kena tolak dengan daya tension. So weight tolakkan dengan tension, sama dengan MA. Okay, so kat sini ada pelajar yang mungkin akan confuse. Kenapa mg arah vektor dia ke bawah tapi dia adalah positif? Dan kenapa tension arah vektor dia ke atas tetapi dia adalah negatif? Okay, kenapa mg ni positif? Kenapa tension ni negatif? Padahal tengok vektor mg ke bawah, tension ke atas. So tu mungkin soalan yang mungkin pelajar akan tanya lah bila melibatkan leraian Newton's second law ni. Okay, jawapan dia adalah kita tidak mengikut prinsip keseimbangan sebab paksi y axis ni tidak seimbang. Bila wujud pecutan pada paksi tersebut, kita tidak boleh lagi mengatakan vektor yang ke bawah tu adalah negatif. Kenapa? Sebab bila objek tersebut memecut ke bawah, maksudnya nilai vektor tersebut adalah besar nilai dia. So arah gerakan tu akan follow arah daya yang ditolakkan adalah kena follow dengan arah gerakan. So mg yang kena tolak dengan tension. So tak bolehlah kita kata minus mg tambah dengan tension sama dengan ma. Okay, sebab apa? Sebab nilai mg tu kena lagi besar daripada tension. Kalau kita kata minus mg yang tambah tension, maksudnya ibarat macam tension lebih besar daripada mg. Salahlah konsep dia. Okay. So kat sini kita bolehlah dapat persamaan yang kedua. So di mana mass kat sini adalah mass bagi blok Q iaitu 8.5 darab dengan 9.81 tolak dengan tension. Tension unknown. Mass adalah 8.5 darab dengan A. So ada dua unknown, T dengan A. So kat sini kita boleh jadikan persamaan yang ketiga untuk selesaikan tension dengan pecutan. Okay, so next. Okay, soalan yang melibatkan tali lagi. So kita ada satu sistem yang mempunyai 3 tali. Okay, so tali itu adalah dalam vocabulary code. Code ni adalah tali. Okay, so ni adalah tension force lah. Okay, dia connected pada point P. So ni adalah point P. Okay, dan sistem ni adalah static equilibrium. Dia dah sebut dah kat sini konsep static equilibrium. Bermaksud kita akan gunakan konsep first law bagi kedua-dua paksi X dengan Y. Sebab sistem tu tiada langsung ada pecutan. Dia seimbang. Okay, now dia kata kod 1 ini adalah T1, kod 1 horizontal dan nilai tension dia 30. Okay, so kat sini kita boleh labelkan ini adalah tension 2 ke bawah. Okay, daripada point P, tension 2 ke bawah. Dan ni adalah tension 3. Okay, bagi tali 3. Ini adalah tali 1. Okay, tali 1 tension dia ke kanan. Okay, tali 2 tension dia ke bawah dan tali 3 dia adalah tension kuadran kedua. Okay, dan weight dia adalah arah dia ke bawah. Okay, ini adalah weight. Okay. So, kita akan lukiskan free body diagram untuk sistem. Okay, bila kita lukiskan free body diagram untuk sistem, kita kena cari center of gravity dia. Okay, sistem ini mempunyai center of gravity dekat titik P. Okay, so maksudnya kita akan leraikan daya pada titik P. Okay, jadi pada titik P, kita ada 3 daya. Okay, so daya tension 1 ke kanan, iaitu nilai dia 30. Okay, daya tension 2 ke bawah. Okay, dan daya tension 3 kuadran ke 2 pada sudut 50. Sudut 50 ni daripada y-axis. Okay. Jadi kat sini diberi nilai W. Okay, katakanlah dalam soalan ni dia nak cari nilai W. Okay, kalau kita tengok konsep keseimbangan, nilai weight ini adalah seimbang dengan nilai tension 2. Okay, sebab pada weight ni dia ada 2 daya. Okay, weight ke bawah dengan tension 2 ke atas. Bermaksud nilai T2 ni juga adalah sebenarnya sama dengan nilai weight.
Okey. So, kalau kita nak cari soalan ni adalah tentang weight, bermaksud kita tak perlulah cari nilai T2 sebab nilai T2 tu sebenarnya adalah nilai weight. So, kita boleh terus gantikan nilai T2 tu sebagai W iaitu weight. Sebab nilai T2 tu sama je dengan weight. Dia seimbang dengan weight. Okey. Kita masukkan konsep pada paksi X dengan paksi Y axis. Okay, so paksi X axis, okay, apa daya yang wujud pada paksi X axis? Okay, dan daya wujud pada paksi Y, kita masukkan dulu konsep ya. Lupa nak masukkan konsep. Okay, konsep dia seimbang. Maksudnya kedua-dua paksi akan gunakan first law. Okay, selesai konsep. Kita masukkan nilai. Okay, untuk X axis, kita ada T1 ke kanan. Okay, dan kita ada komponen T3X. Okay, yang mana nilai dia adalah T3 sin 50. Okay, so dua sahaja daya pada paksi X. So, dan dia seimbang. Maksudnya, T3 sin 50 sama dengan T1. Okay, dan kat sini nilai T1 tu adalah 30. So, maksudnya kita bolehlah terus cari nilai T3. Okay, simple as that. Okay, now kita tengok pada paksi Y axis pula. Okay, so ada apa daya pada paksi Y? Kita ada daya weight. Okay, ke bawah. Okay, dan kita ada daya komponen Y, iaitu T3 cos 50 ke atas. Okay, dan bila dia seimbang, maksudnya T3 cos 50 seimbang dengan weight. Okay, kat sini kita dah tahu tadi nilai T3. Okay, sebab T1 dah diberi 30. So, 30 bahagi sin 50 dapatlah nilai T3. So, nilai T3 ni masukkan balik dalam persamaan yang kedua. So, kita dapatlah nilai weight W. Okay, as simple as that. Okay, next. Okay, case yang seterusnya. Kita ada blok P yang mana mass dia adalah 14 kilo. So, kat sini dia ada weight. Okay. So, ni adalah blok P, weight dia ke bawah. Alright, so kita boleh lakarkan free body diagram. Asingkan sebab kita ada dua blok, P dengan Q. So, kita asingkan siap-siap free body diagram. Jangan satukan free body diagram. Kalau tak, nanti kita akan confuse nak selesaikan Newton second law. Okay, asingkan dia. Okay, so untuk blok P kita ada mass. So, maksudnya kita ada weight. Okay, weight P ke bawah. Okay, dan blok Q dia ada mass juga 11 kilo. So, dia ada weight. Okay. Attached to string. So, dia ada dua string, TP dengan TQ. Okay, dan string ni pull dengan upward acceleration of 2 meter per second. So, maksudnya dia ada pecutan. Bermaksud, ini adalah sistem yang tak seimbang. So, maksudnya kedua-dua blok P dengan Q tu dia akan memecut ke atas. Okay, so kita akan leraikan daya dulu melalui free body diagram. Okay, so untuk body P, so weight dia ke bawah dan tension P tu ke atas. Okay, so dia ada TP. Okay, dia ada tali ke atas. Okay, dan dia bukan, blok P ni dia bukan sekadar ada tali di atasnya, tapi dia juga ada tali di bawah. So, tali kat bawah ni disambung dengan body Q. So, maksudnya dia ada dua T. Satu TP atas, yang kedua adalah TQ bawah. Okay. Dan arah pecutan dia is upward lah. Okay, so lukiskan sekali A untuk kita tak confuse gunakan konsep. Okay, selesai free body diagram untuk body P. Okay, kita akan lukiskan pula free body diagram untuk body Q. Okay, so body Q dia ada mass, maksudnya dia ada weight ke bawah. Okay, dan body Q tu dia ada tali Q. Okay, yang attach ke atas dia. Okay, so maksudnya dia ada TQ ke atas. Okay, tetapi body Q tak ada tension P. Sebab tension P tali tu ke atas body P saja. So, maksudnya body Q ni tak rasa tali P. Dia hanya rasa tali Q saja. Tapi body P dia ada rasa dua-dua tali. P dengan tali Q. Okay, maksudnya body Q tu dia hanya ada satu tali saja. Tension oleh body Q sahaja. Okay, dan arah pecutan dia juga ke atas. Okay, dah selesai free body diagram. Okay, kita boleh masukkan konsep. Okay, so kita akan masukkan konsep untuk kedua-dua paksi jika ada. Okay, paksi X dengan paksi Y.
Okay, so kalau kita perasan leraian daya pada body P hanya pada paksi Y axis. So maksudnya tiada konsep apa-apa pada paksi X. Okay, dan paksi Y axis tu tak seimbang sebab ada pecutan pada paksi Y. Maksudnya kita akan gunakan konsep second law. Okay, sebab tak seimbang pada paksi Y. Okay, dan untuk body Q pun sama. Okay, kita akan fikirkan apa konsep pada paksi X dengan Y jika ada. Okay, dan kalau perasan X axis tak ada daya. So, tiada konsep pada paksi X. Okay, dan paksi Y tidak seimbang. Kenapa? Sebab ada pecutan pada paksi Y. Okay, so kita akan gunakan second law. Okay, dah ada konsep, maksudnya kita akan masukkanlah nilai daya-daya dia. Okay, so ada 3 daya pada paksi Y, iaitu tension P ke atas dan mg tambah dengan TQ ke bawah. Okay. Dan kalau tengok pada arah gerakan ni ke atas, maksudnya tension daya atas lebih besar. So maksudnya tension P yang kena tolakkan dengan semua daya di bawah. Okay, iaitu mg tambahkan dengan TQ. Okay, samakan dengan ME. Okay, so kat sini katakanlah dia minta apakah nilai tension P dengan tension Q. Okay, dan nilai pecutan ni tahu nilai dia. So, kita boleh masukkan gantian. TP tolak M. M ini adalah 14 kilo untuk body P. 14 darab 9.81 tambah TQ. So, TP dengan TQ unknown. Samakan dengan mass. Massnya adalah 14 darab dengan A adalah 2. 14 darab 2 adalah 28. So, ada 2 unknown. TP dengan TQ. Jadikan dia satu persamaan. Jadi untuk selesaikan TP dengan TQ, kita memerlukan another persamaan yang mempunyai TP dengan TQ. Okay, jika adalah yang kedua-dua TP dengan TQ. Okay, kalau kita tengok pada body Q pula, ada 2 daya, iaitu TQ ke atas dan mg ke bawah. Okay, dan kalau nak tahu siapa yang kena tolak dengan siapa, kita kena tengok pada motion. Motion dia ke atas, maksudnya TQ yang kena tolak dengan mg. Okay, so TQ tolak dengan mg sama dengan MA. Okay, dan nilai mass ni kita dah tahu dalam soalan 11. So TQ tu tak tahu. So TQ tolak dengan 11 darab 9.81 bersamaan dengan 11 darab dengan A. A tu adalah 2. Okay, kedua-dua body P dengan Q pecutan dia sama 2. Tidak bolehlah salah satu tu pecutan dia berbeza. Kalau dia berbeza, dia akan putus. Tali tu putus. Tak boleh. Konsep dia kalau dia pecutan salah satu tu 2, kedua-duanya pecutan dia sama. Sebab tu dia boleh bergerak dalam satu sistem yang sama. Jadi kat sini dah boleh selesaikan TQ. So dah dapat nilai TQ, masukkanlah nilai TQ tu balik dalam persamaan 1 untuk dapatkan nilai TP. Okay, as simple as that. Okay, next soalan yang seterusnya melibatkan normal force. Okay, ada satu box 10 kilo. Place on top. Okay, maksudnya dia ada normal force on top of the 20 kg box. So, kat sini kita boleh pecahkan free body diagram untuk kedua-dua box. So, kita boleh pecahkan untuk 10 kilo box free body diagram dan juga untuk 20 kilo. So, kita senang bila kita leraikan free body diagram asing. Kalau kita satukan dia, kita akan confuse. Asingkan. Kalau ada 2 body, asingkan free body diagram dia. Okay, so untuk 10 kilo yang berada di atas ini, so dia ada mass 10 kilo, maksudnya automatically dia ada weight. Weight dia semestinya lah ke bawah. Okay, dan dia berada di atas surface 20 kilo, maksudnya dia ada normal force. Okay, normal force ini saya labelkan dia sebagai normal force of 20 kilo. Okay, sebab dia berada di atas surface 20 kilo. So, normal force ni adalah untuk 20 kilo and 20 kilo. Okay, selesai untuk 10 kilo punya free body diagram. Okay, now untuk 20 kilo pula. Okay, untuk 20 kilo, dia ada mass. So, semestinya dia ada weight. Okay, weight dia ke bawah. Okey, dan kat sini untuk 20 kilo, dia ada 2 sentuhan. Sentuhan yang pertama adalah sentuhan oleh lantai. Okey, lantai tu kat bawah. Bila lantai kat bawah, normal force lantai tu semestinya ke atas. So, maksudnya normal force lantai and floor.
ke atas. Sebab lantai tu kat bawah dia. Okey, dan sentuhan yang kedua adalah sentuhan oleh 10 kilo box, iaitu 10 kilo box tu dekat atas badan dia. Okey, jadi maksudnya normal force untuk 10 kilo tu ke atas 20 kilo semestinya ke bawah. Okey, so dia ada dua normal force. Okey, satu normal force ke atas oleh lantai dan yang kedua adalah normal force oleh 10 kilo. Okey, ke bawah. Kenapa? Sebab 10 kilo tu atas dia. Okey, so normal force tu mestilah ke bawah. Okey, dah selesai free body diagram, kita masukkan konsep. Okey, so kita akan fikirkan apa konsep pada paksi X dengan Y jika ada. Okey, kalau tengok pada leraian daya, tiada apa-apa daya pada paksi X, so tidak ada konsep pada paksi X. Okey, dan paksi Y, dia seimbang sebab sistem ni tak ada pecutan. So, bila dia seimbang, maksudnya kita akan gunakan first law. Okey, dan untuk 20 kilo pun sama. Untuk X axis, tiada konsep. Okey, dan Y axis, okay, sistem ni seimbang sebab tiada pecutan. So, maksudnya kita masih juga guna first law. Okey, dah ada konsep, kita akan masukkanlah nilai daya dia. Sama saja konsep bila kita apply LO yang kedua ni, apply Newton's law of motion. Asas dia sama saja. Maksudnya turutan nak menjawab soalan tu sama je. Maksudnya kena start dengan free body diagram yang betul. And then kemudian statement kedua masukkan konsep yang betul pada paksi X dengan Y. Kalau nak masukkan konsep tu kena fikir betul-betul. Seimbang ke tak seimbang. Okay, dan konsep yang ketiga, statement ketiga, kita masukkanlah semua daya-daya pada paksi X dengan Y. Okay, so untuk paksi Y kita ada dua daya. Normal force dengan weight yang mana mereka seimbang. Okay, so kita boleh buat normal force oleh 20 kilo sama dengan weight. Okey, dan nilai normal force ni boleh terus kita kira sebab mass ni dah tahu, mass dia adalah 10. Okey, mass kat sini adalah mass 10 kilo sebab kita sedang leraikan weight untuk 10 kilo. So, M kat sini adalah mass untuk 10 dan G ni adalah 981. So, normal force oleh 20 kilogram ni adalah 10 darab dengan 981 iaitu 98.1. Itu adalah nilai N20. Okey, dan kita boleh masukkan pula daya-daya pada paksi Y axis yang mana daya dia seimbang. Bila daya dia seimbang maksudnya daya atas seimbang dengan daya bawah. Maksudnya normal force oleh lantai, floor, okay, sama dengan semua daya di bawah iaitu mg ditambahkan dengan N 10 kilo. Okey, so kita masukkan nilai. N floor ni kita tak tahu nilai dia berapa. Okey, M kat sini adalah mass of 20 kilo. Okey, 20 darab dengan 981 dan tambahkan dengan N 10. Okey, so kat sini kita kena jelas di mana kita juga boleh perasan yang mana ada dua normal force antara boxes 10 dengan 20. Okey, yang mana normal force oleh 20 kilo saya highlight kan. Normal force oleh 20 kilo iaitu N20 ini yang mana dia punya arah pada lukisan ni ke atas ni. Ini adalah N20. Okey, sebenarnya adalah sama nilai dengan N10. Okey, yang mana pada free body diagram on 20 kilo. Okey, saya highlightkan ni adalah N10. Okay, so dua daya ini yang N20 dengan N10 sebenarnya adalah action and the reaction force. Okay, saya highlightkan, saya tulis dengan color lain. Okay, so ini sebenarnya adalah konsep action and reaction force. Okay, bagi objek dua yang bersentuhan, okay, yang mana normal force 20 kilo ni sebenarnya adalah sama nilai magnitude dengan normal force of 10 kilo. Okay, so ni adalah reaction force. Right, tetapi nilai dia sama. Okay, maksudnya nilai normal force 20 ni sebenarnya adalah sama nilai dengan normal force of 10 kilo. Tetapi opposite in direction. Satu atas, satu bawah. Okay, so itu adalah sebenarnya is the Newton's third law of motion. So, saya highlightkan. Ni adalah N20, ni adalah N10. So, kat sini kita juga bukan sekadar menggunakan konsep keseimbangan dalam first law of motion, tapi kita juga telah menggunakan konsep third law. Okay, Newton's third law, iaitu action and
the reaction force. Okay, jadi kalau kita faham yang mana N20 ni sebenarnya sama nilai dengan N10, maksudnya kita boleh terus masukkan nilai N20 ni dalam konsep persamaan yang kedua. So, di mana ini persamaan 1, ini persamaan 2. So, kita masukkan sahaja nilai N20 dalam nilai N10. Okay, yang mana N floor adalah sama dengan mg, iaitu mass of 20 darat 98.1 tambahkan dengan N10. N10 ni sama nilai dengan N20, iaitu mass P darab dengan G, iaitu tadi kita dah dapat 98.1. So, itulah nilai bagi normal force oleh floor. Okey. Dan soalan yang terakhir. Okey, so ada satu sistem yang mana objek mass 12 kilo, so maksudnya dia ada weight ke bawah, suspended by 2 string, digantung. Gantung ni menunjukkan dia tidak bergerak. Bermaksud ni konsep keseimbangan. Oleh 2 string. So string tu menunjukkan ada tension. So ni adalah tension 1 dan ni adalah tension 2. So arah tension 1 pada kuadran pertama dan arah tension 2 pada kuadran yang kedua. Okey, bila nak lukiskan free body diagram, kita akan fikirkan kat mana center of gravity bagi sistem. Okey, di mana sistem tu center of gravity dia adalah di sini. Okey, kita labelkan dia pada O lah contoh. Okey, so maksudnya kita akan lukiskan free body diagram pada titik O. Okey, jadi pada titik O, tension 1 pada kuadran yang pertama pada sudut 60. Okay, dan tension 2 adalah pada sudut yang sama iaitu 60 tapi kuadran yang kedua. Okay, dan kalau perasan nampak seperti mana dia ada tension, dia macam ada tali ke bawah ni, tetapi bila nampak konsep ni adalah keseimbangan, so tali yang ketiga ni sebenarnya adalah sama nilai dengan weight, sebab tu dia tak perlu diambil kira lah apa nilai tension tali 3 tadi. Jadi kita boleh terus samakan tension 3 pada tali bawah ni adalah sama dengan nilai W. Okay, so maksudnya kita terus masukkan nilai weight dia iaitu mg. Okay, ini adalah pada paksi y-axis. Okay, selesai untuk free body diagram. Kita akan masukkan konsep pada paksi x dengan y-axis. Okay, fikirkan konsep pada paksi x dan y, kedua-dua paksi tu seimbang. Bila dia seimbang, kedua-dua paksi menggunakan first law of motion. Sebab ni adalah static equilibrium. Okay, tiada pecutan, so tak payahlah guna second law. Okay, so kita fikirkan semua daya yang ada pada paksi x-axis dahulu. Okay, so weight tiada pada paksi x, so maksudnya tiada weight pada x-axis. So T1x ke kanan, iaitu T1 cos 60. Okay, dan T2 cos 60 ke kiri. Okay, yang mana hanya ada dua daya saja pada paksi x dan mereka seimbang. Okay, maksudnya T1 cos 60 sama dengan T2 cos 60. Okay, so jadikan ni satu persamaan. So T1 dan T2 tu unknown. Katakanlah dalam soalan ini yang kita nak cari nilai dia. So cos 60 tu just a number. So kita boleh buat ratio lah T1 dengan T2. Dapatkan satu persamaan. Okay, dan untuk paksi y-axis, fikirkan ada berapa daya pada paksi y. Kita ada weight pada paksi y ke bawah. Kemudian kita ada T1 y iaitu T1 sin 60 ke atas. Okay, dan juga kita ada T2 sin 60 ke atas. So ada dua daya atas dan satu daya bawah. Okay, dan mereka seimbang. So maksudnya T1 sin 60 daya atas hasil tambah daya atas iaitu T1 sin 60 tambah T2 sin 60 dia seimbang dengan daya bawah iaitu mg. Okey, so kat sini adalah persamaan kedua. Mass dah tahu 12 darab dengan G 981. So sin 60 just a number. So kat sini kita dapat juga nilai T1 dan T2. Okey, so kat sini kita boleh masukkan nilai T1 sub 1 dalam equation kedua, dapatkan nilai T2. Okey, itu adalah cara untuk kita selesaikan LO yang kedua untuk apply Newton's law of motion.